Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya muslimin dan muslimat, para pendengar sidang penonton muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi bagi kita meneruskan majlis pengajian kita yang kita lakukan pada setiap hari Khamis minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga daripada setiap bulan. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir menonton kuliah kita pada malam ini di Facebook Baitus Salam secara langsung. Dan suka untuk saya mengucapkan jazakumullahu khairan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sudi untuk memberikan komen sedikit, sama ada suara saya jelas ataupun tidak di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana dengan audio, bagaimana dengan gambar saya, adakah suara jelas ataupun gambar jelas, ataupun ada apa-apa yang perlu ditambah baikkan sebelum kita memulakan perbahasan kuliah kitab kita pada malam ini. Baik, jadi saya menanti komen-komen daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jika semuanya telah okey, maka saya akan memulakan perbahasan yang kita sebutkan dengan tajuk hukum hakam berkaitan iqamah dan juga azan. Hukum hakam berkaitan iqamah dan juga azan. Baik. Dan Alhamdulillah saya ada membaca komen-komen yang mengatakan suara saya jelas. Jadi kita akan terus memulakan kepada perbahasan kuliah kita insya-Allah berkaitan hukum hakam azan dan juga iqamah. Hukum hakam azan dan juga iqamah. Jadi sebagai mukaddimah, hadirin dan hadirat yang kita muliakan, kita nak pergi kepada ta'rif. Kita nak pergi kepada definisi. Apa yang dimaksudkan dengan azan yang kita selalu sebut? Mengumandangkan azan, laungan azan, ucapan azan. Jadi kita katakan ta'riful azan, pengenalan atau definisi berkenaan dengan azan. Iaitulah al-azanu lughatan, azan ini dari sudut bahasa membawa erti al-i'lam, pemberitahuan, pengkhabaran atau pemakluman. Jadi azan dari sudut bahasa adalah pemberitahuan. Qala Allah Ta'ala wa azanum minallahi wa rasulih. Dan ucapan azan daripada Allah dan juga daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud azan di situ wa azanum minallah adalah ai i'lam minallah. I'lamun minallahi wa rasulih. Pemakluman, pemberitahuan daripada Allah dan juga Rasulnya. Begitu juga fa'azzana muazzin, iaitu a'lama muallim, seseorang yang mengajarkan atau memberikan pengetahuan, dia sedang memaklumkan sesuatu. Azzana muazzin ay a'lama muallim. Wa nada munadin, menyeru dan seorang yang menyeru sedang memanggil. Qala ta'ala wa azzin fin nasi bil hajj. Dan azzin, kalimah azzin daripada perkataan azan, iaitu fi'lul amar kepada azan. Wa azzin fin nasi bil hajj, maka maksudnya ai a'limhum, beritahulah kepada orang ramai
berkenaan dengan ibadat haji. Nampak? Maka kita mengatakan kalimah azan dari sudut bahasa adalah i'lam ataupun al-i'lam, pemberitahuan secara umum. Manakala daripada sudut syarak, yang ni yang paling penting. Semua perkataan ataupun ibadah yang paling penting dari sudut adalah definisinya daripada sudut syarak, dari sudut syarak. Wa syar'an, manakala azan ini hadirin dan hadirat, dari sudut syarak, definisi syarak adalah al-i'lamu biwaqti salati bi alfazin makhsusah fi awqatin makhsusah. Ringkas sahaja, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat pada waktu-waktu yang tertentu dengan lafaz-lafaz yang tertentu, ataupun terbalik, iaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz yang tertentu. Maknanya lafaz pemberitahuan itu ada lafaz yang khas pada waktu-waktu yang tertentu. Maknanya azan ni bukanlah dilakukan atau dikumandangkan pada setiap masa, tetapi azan mempunyai waktu-waktunya yang khusus. Waktu-waktunya yang khusus. Baik. Dan juga kita mengatakan, apakah sumber azan ini? Masdarnya siapa? Maka kita kata an-naqlu an sahibi syariah, iaitu adalah kita menukilkan daripada pemilik syariat. Dan pemilik syariat kita ini tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu bahawasanya ibadat kita ini hanyalah lillahi taala. Allah mengajarkan tata cara, kaifiat beribadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan pula apa kaifiat, apa tata cara yang Allah kehendaki kepada semua keturunan ataupun semua pengikut dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena, kalau boleh kita ingat, ada satu kata-kata daripada guru kepada Imam Malik. Namanya Rabi'ah ibnu Abdurrahman ataupun Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman Ar-Ra'yi, yang mana beliau mengatakan minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah ni, syariat ni datang daripada Allah. Tanggungjawab Rasulullah adalah untuk menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim, dan kita punya tanggungjawab pula adalah untuk menerima dan kita membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian kalau kita boleh lihat sedikit berkenaan dengan kata-kata seorang ulama kibar dalam ilmu tafsir, iaitu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi rahimahullah. Kita tahu bahawasanya antara tafsir-tafsir yang selalu menjadi rujukan utama para penuntut ilmu syar'i selain daripada tafsir At-Tabari adalah tafsir Ibnu Katsir. Selain daripada tafsir Al-Baghawi iaitu Ma'alimut Tanzil, juga tafsir yang amat masyhur adalah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Tetapi nama penuhnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Al-azanu ala qillati alfazihi mustamilun ala masailil aqidah li'annahu bada'a bil akbariyah. Azan ni walaupun lafaznya begitu sedikit, lafaz azan ni begitu sedikit kalau nak dibandingkan dengan surah tertentu ataupun lafaz-lafaz yang tertentu, lafaz azan singkat dan pendek sahaja lafaz tersebut. Walaupun ianya sedikit, kata Al-Imam Al-Qurtubi, akan tetapi mustamilun ala masailil aqidah, akan tetapi lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat azan ini dia mengandungi kepada akidah, kepada permasalahan akidah. Kerana apa? Li'annahu bada'a bil akbariyah, kerana lafaz azan ini bermula dengan membesarkan Tuhan. Kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dalam erti kata tidak ada yang lebih besar melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga dalam kalimah azan mengandungi berkenaan dengan wujudullahi wa kamaluh, kewujudan Allah dan juga kesempurnaan Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan teliti lafaz azan, tuan-tuan akan menjumpai bahawasanya nama yang paling banyak disebut adalah nama siapa? Cuba kita tenung dan kita recall balik lafaz azan. Dalam lafaz azan, nama yang paling banyak disebut adalah nama Allah. Adalah nama Allah. Jadi sebab itu kita mengatakan azan ni tujuannya nak panggil orang agar orang salat. Azan ni nak panggil orang supaya orang salat. Lalu kita katakan nak panggil orang salat, salat ni untuk siapa? Maka kita kata tak lain tak bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku, nusuk. Orang kata nusuk ni boleh terjemah sama ada nasikah dari sudut sembelihan ataupun dari sudut ibadat secara umum. Nasik sebagai ibadat, orang yang ahli ibadat. Wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita katakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sehinggalah kepada ucapan yang terakhir la ilaha illallah, nama yang paling banyak disebut dalam kalimah azan adalah nama Allah. Maka tujuan azan adalah untuk salat, untuk mengajak manusia menuju kepada Allah, mengajak manusia menuju kepada Allah. Summa sanna bitauhid, kemudian dalam kalimah azan juga ada seruan kepada tauhid, wa nafyu syarik, ataupun wa nafyu syarik, menafikan segala sekutu bagi Allah apabila kita mengucap la ilaha illallah apa semua. Thumma bi isbati risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kalimah azan juga ada pengisbatan, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat masa saya belajar di sekolah menengah dahulu, kami menggunakan tafsir An-Nasafi. Ketika saya sekolah menengah, waktu itu antara ayat yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan dalam surah Wad-Duha kalau tak silap saya. Ataupun saya minta maaf, dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, kemudian wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkatkan sebutan nama kamu wahai Muhammad, wa rafa'na laka dhikraka, iaitu dalam surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat wahai Muhammad, kami kata Allah, kami mengangkat zikru kamu, itu sebutan nama kamu. Wa rafa'na laka dhikrak. Maka penulis kitab tafsir An-Nasafi itu, beliau mengatakan mengangkat nama Nabi ni ketika azan, mengangkat nama Nabi SAW ketika azan berkumandang. Jadi kankah ada nama Nabi SAW juga disebut selepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ada dua sahaja nama yang disebut dalam azan, nama Allah Subhanahu wa taala dan juga nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat sebutan nama kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan juga summa da'a ila ta'atil makhsusati aqba syahadati birrisalah. Selepas diucapkan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ini kita sebut secara imbas lalu, selepas diucapkan penyaksian bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ini adalah sebagai utusan Tuhan, maka datangnya ajakan atau panggilan untuk kita ini melakukan ketaatan yang tertentu sesudah penyaksian akan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab itu selepas datangnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua itu,
ada sebutan hayya 'alas salah. Ini yang kita kata summa da'a ila ta'atil makhsusah. Diajak kepada ketaatan yang tertentu, ibadat yang tertentu. Iaitu ibadat apa? Ibadat salat. Ibadat salat. Maka kita ucap hayya 'alas salah, dan kita mengucapkan selepas daripada itu hayya 'alal falah. Li'annaha la tu'raf illa min jihati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kerana salat, kerana kejayaan itu tidak dapat diperoleh atau tidak dapat diketahui tata cara dan kaifiat salat, dan tidak dapat diperoleh kejayaan melainkan kita perlu mengikut daripada jalur ataupun jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting, hadirin dan hadirat sidang penonton yang dimuliakan. Bila ada hayya 'alas salah, cuba kita teliti. Hayya 'alas salah dia datang selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau ikut turutan, nak salat kena ikut macam mana salat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam salat kita boleh reka sendiri bacaan tertentu, atau kita reka kaifiat tertentu, atau kita reka waktu-waktu tertentu dengan fadilat-fadilat tertentu. Tidak. Tetapi salat kita ini adalah mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sidang penonton, ada hadis yang sahih daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan sebelum itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu, iaitu merujuk kepada para sahabat, kama raaitumuni usalli, sebagaimana kamu semua melihat aku ini salat. Jadi salat kena ikut kaifiat dan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apabila datang seruan hayya 'alal falah, maka ini membawa erti dan gambaran. Dengan salat kita dapat kejayaan. Dan kejayaan serta salat adalah dengan cara mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mencapai kejayaan dalam hidup, ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mendapat kejayaan di akhirat, kena ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada kebaikan pada kehidupan dunia dan akhirat yang tidak mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwal baqa'ud daim, iaitu kejayaan itu adalah yang kekal lagi berterusan. Wa fihi al-isyarah ila al-ma'ad, dan padanya juga petunjuk kepada berterusan ataupun kepada hari akhirat. Itu kejayaan di situ merujuk kepada kejayaan pada hari akhirat. Summa a'ada ma a'ad taukidan, kemudian dia ulang balik. Macam hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, iaitu hayya 'alas salah diulang 2 kali, hayya 'alal falah diulang 2 kali, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu an la ilaha illallah diulang secara 2 kali. Kemudian kata penulis kitab lagi. Ini saya kongsikan secara umum. Saya tidak menjadikan perbahasan kita ni sebagai perbahasan bedah kitab, tidak. Tapi saya nak ambil poin-poin yang penting, iaitu apa yang boleh kita cerita berkaitan dengan hukum hakam, azan dan juga iqamah. Kemudian kata penulis kitab ni, dia kata, dan diperoleh dengan azan ni dapat diperolehi daripada azan 2 perkara. Yang pertama, al-i'lam bidukhulil waqti, ataupun al-i'lamu bidukhuli waqtis salah, iaitu pemberitahuan bahawasanya telah masuk waktu salat. Dan kita sebut bahawasanya masuk waktu salat ni adalah syarat sah salat. Dia bukan syarat wajib, dia syarat sah salat. Apa dia syarat sah salat? Kita kata ada 5. Syarat sah salat ada 5. Maka kita kata antaranya bersih tubuh badan daripada najis dan juga hadas. Yang keduanya bersih pakaian, ataupun menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Yang ketiganya kita berdiri untuk salat itu di tempat yang bersih, yang suci daripada najis. Dan yang keempatnya adalah kita katakan, ini dia, al-ilmu bidukhuli waqtis salah. Kita ada ilmu tentang waktu salat dah masuk ke belum. Dan yang kelimanya adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi kelima-lima ini adalah syarat sah salat. Yang mana seseorang kalau pada tangannya, pada anggota tubuhnya ada najis, ataupun dirinya keseluruhan dalam keadaan berhadas, kecil atau besar, tidak sah salat dia.
Yang kedua, kalaulah dia memakai pakaian kemudian terdedah auratnya dan dia tengok auratnya terdedah dan dia biarkan tanpa ditutup serta-merta, maka batal solatnya. Ataupun dia memakai pakaian yang menutup aurat tetapi pakaian tersebut ada najis padanya, maka batal solatnya. Yang ketiga, kita kata kalau seseorang mendirikan solat di kawasan yang kotor, kawasan yang bernajis, kotor tidak semestinya najis, tetapi kawasan yang bernajis, maka kita katakan tidak sah solatnya. Begitu juga seseorang yang salat dalam keadaan dadanya membelakangi kiblat, maknanya menghadap ke kanan atau ke kiri ataupun ke belakang tanpa menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah salat tersebut. Maka kita katakan begitu juga seseorang yang salat dalam keadaan dia tidak tahu waktu dah masuk ke belum. Dan macam mana cara kita nak tahu masuk waktu salat? Jawapannya, ia terhasil melalui kita mendengar azan. Begitu juga azan ni mengajak kita du'a ilal jamaah. Azan mengajak kita untuk menghadiri solat secara berjamaah. Ini penting sangat. Khususnya bagi orang yang mendengar azan. Dia duduk di rumah contoh ataupun di pejabat. Kalaulah dia dengar azan di masjid yang berdekatan, maka dia sebenarnya dituntut untuk dia pergi. Namun saya secara jujur mengatakan isu ini adalah antara isu yang diperselisihkan hukumnya di sisi para ulama, iaitu hukum solat secara berjamaah, hukum mendirikan solat fardu ini secara berjamaah. Kalau kita teliti, Al-Imamul Amir As-San'ani rahimahullah ada menyebutkan dalam kitab beliau Subulus Salam Syarah Bulughul Maram itu, Al-Imam As-San'ani beliau menyebutkan bahawasanya dalam bab salat berjamaah ni hukumnya ada beberapa pendapat di sisi para ulama. Ada ulama yang mengatakan salat fardu secara berjamaah ni adalah fardu kifayah. Begitu juga ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunat muakkad. Ada ulama yang kata dia wajib. Ada ulama yang mengatakan bahkan ianya sebagai satu syarat dalam salat. Dia dimasukkan tu sebagai syarat sah salat. Ini disebut oleh Imam As-San'ani dan dinukil daripada Daud Az-Zahiri. Al-Imam Daud Az-Zahiri yang mana menyatakan bahawasanya hukum mendirikan salat berjamaah itu adalah syarat sahnya. Maknanya selama mana salat tidak secara berjamaah, maka tidak sah salat tersebut. Itulah implikasinya. Tapi kita dalam mazhab, kita mengatakan umumnya ia sama ada sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Baik. Maka sebab itu tetapi apa pun ala kulli hal, maka dalam setiap keadaan apabila azan berkumandang, kita dituntut untuk menghadirkan diri ke masjid. Kalau kita lihat kepada salafus salih seperti yang dilakukan oleh Al-Imamul A'mash, Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, begitu juga yang lebih awal daripada itu iaitu Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib. Maka saya nukil kata-kata daripada pembantu rumah kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan apa dia? Manudiya lil azan munzu 20 sanah. Ini kata-kata Sa'id ibn al-Musayyib sendiri, ataupun kata-kata daripada pembantu rumahnya. Manudiya lil azan munzu 20 sanah illa wa Sa'id ibn al-Musayyib fil masjid. Tidak dikumandangkan azan semenjak 20 tahun melainkan Sa'id ibn al-Musayyib telah pun berada di dalam masjid. Sebab itu saya selalu memberikan contoh kepada para jemaah ataupun kepada di surau-surau kebanyakannya. Saya selalu menyebut bahawasanya orang yang menghadiri salat berjamaah di masjid ini ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori. Dan ada tiga lah saya sebut secara ringkas. Ada 3 kategori. Dan ketiga-tiga golongan ini, kelompok dan kumpulan ini adalah semuanya baik. Semuanya mendapat kebaikan. Yang pertama adalah golongan yang paling baik sekali, yang paling bagus, iaitu golongan yang menghadirkan diri mereka ke masjid sebelum azan berkumandang. Yang ni paling baik, sebelum azan berkumandang. Ini seperti Sa'id ibn al-Musayyib dan seumpamanya, seperti Al-A'mash dan seumpamanya. Yang kedua adalah orang yang second terbaik, yang kedua terbaik, iaitu orang yang menghadiri salat berjamaah selepas azan dikumandangkan.
Maknanya dia datang selepas azan, dia dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka dia pun hadir ke masjid. Dia pun hadir ke masjid. Dan yang ketiganya adalah orang yang hadir selepas iqamat. Yang ni jangan kita rasa tidak ada, rupanya ada. Iaitu mereka yang hadir ke masjid selepas iqamah. Selepas iqamat, khususnya kalau rumah dia dekat dengan masjid, maka dia akan tertanya, dah qamat ke belum? Dah qamat ke belum? Bila dah dengar qamat, maka dia pun datang. Maka di situ kita katakan di ciri yang ketiga. Tetapi yang paling afdal yang pertama tadi, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Namun kita katakan itulah hukum asalnya. Galakan daripada azan, doa il jamaah, panggil orang supaya semayang berjamaah. Jadi sebab itu kita amat suka sekiranya masjid-masjid kembali boleh beroperasi dan kembali berfungsi. Tetapi dengan pematuhan kepada SOP dan seumpamanya, kita amat menyarankan dan kita menyeru ke arah usaha tersebut. Kemudian penulis kitab ni ditambah lagi, selain daripada nak bagi tahu waktu salat telah masuk, selain daripada melalui azan dapat mengajak orang kepada salat berjamaah, dan yang ketiganya adalah untuk menzahirkan syiar Islam. Menzahirkan syiar Islam. Sebenarnya syiar Islam ni adalah satu benda yang amat penting sekali. Sebab Quran sebut wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka perbuatan tersebut adalah antara atau sebahagian daripada ketakwaan yang ada dalam jantung hati. Dan syiar Allah ni terlampau banyak. Antara syiar Allah apa dia? Melaungkan azan. Ni syiar Tuhan, ni syiar Allah, syiar agama kita ini. Antara syiar agama, salat berjamaah di masjid. Antara syiar agama, sembelihan korban. Antara syiar agama, manasikul haj, ibadat haji itu, seperti wukuf, seperti tawaf di Baitullah, seperti lontar jamrah, seperti sa'i, dan semua manasikul haj, ibadat-ibadat haji. Maka ini syiar-syiar Islam ni, seperti salat fardu 5 waktu berjamaah. Dan juga antara syiar Islam adalah salat Jumaat. Adalah salat Jumaat. Macam esok kita di hari Jumaat. Syiar agama kita ini menjadi kewajipan ke atas orang lelaki, fardu ain ke atas orang lelaki, untuk menghadiri salat Jumaat secara umum. Jadi ini syiar Allah, yang mana kita nak kena agungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, maka kita kata siapa yang mengagungkan syiar Allah ni, dia kata min taqwal qulub, adalah sebahagian daripada ketakwaan yang ada di dalam jantung hatinya. Maka kita katakan kita dituntut berusaha menghadirkan diri ke masjid untuk mendirikan salat fardu Jumaat. Tetapi kalaulah masjid tersebut, contoh dia kata kami punya cara adalah untuk kita isi borang, supaya kita dapat mudahkan dia ni, jemaah ni duduk daripada mana, kedudukan dia, rumah dia di mana, latar belakang dia, itu kita boleh isi. Dan tak lama pun nak isi. Dan dia boleh tetapkan ataupun tentukan bilangan apa semua. Maka yang ni kita kena ikuti, kita kena patuhi. Dan jangan kita anggap ini sebagai satu yang menyusahkan atau satu yang menimbulkan masalah besar. Tak, banyak lagi benda lain yang susah online tapi kita boleh buat. Contohnya macam kalau nak beli Shopee online pun sebenarnya guna dalam talian juga. Nak kena isi tu, nak kena tekan ni. Kita nak gunakan Foodpanda contoh, nak guna Grab Food, nak order makanan pun dia banyak juga flow dia, proses dia, nak kena top up duit, nak kena bayar sama ada by debit ataupun nak bayar by cash. Jadi benda-benda ni dia pun ada juga kesusahan. Tapi kenapa kita boleh? Sebab kita nak makan. Sebab apa kita boleh? Sebab kita nak beli barangan dalam Shopee atau Lazada tersebut. Tapi kenapa kita komen berat sangat seolah-olah macam nak isi borang salat Jumaat tu macam isu besar. Sedangkan isi sajalah, pergi ke mana-mana Facebook dan masjid dan surau kita yang berdekatan dengan kita, kemudian kita isi. Untuk isi awal lah kita kena perhatikan apa semua untuk kita menjadikan diri kita layak untuk mendirikan solat Jumaat. Ada orang tanya, Ustaz, tapi kalau masjid tempat saya ni hanya dibenarkan 12 orang sahaja,
maka kita kata itu takdir Allah pada kita. Tak apalah, nak buat macam mana. Kita taat, maka kita, kalau bagi saya, kalau ada, kita ni memang betul-betul berdekatan dengan kawasan lain yang diberikan kebenaran, maka kalau kita tak, kalau pihak masjid alu-alukan ketibaan orang lain dalam keadaan kita mematuhi SOP dan kita ini tidak bergejala, kita dalam keadaan sihat, kita memakai face mask, kita menjaga jarak, kita bawa sejadah sendiri, kita cek suhu, kita sekian dan sekian SOP yang lain, dan masjid alu-alukan, maka tak ada masalah kita nak pergi. Okey, tetapi kalau kita khawatir disebabkan kita ni di kawasan yang memang terlampau banyak sangat kes-kes yang berlaku apa semua, dan kemudian masjid pula hanya membenarkan 12 orang, tak apa, kita taat. Kita taat, maka kita gantikan, kita diberikan keuzuran untuk kita buat salat zuhur di rumah. Cuma daripada satu pihak, contoh pihak penguatkuasa agama, mereka tidak menjadi satu masalah pun untuk mereka perhalusi semula SOP, untuk mereka semak semula, mereka teliti. Sebab itu kadang-kadang saya banyak memberikan pandangan dan juga cadangan dalam isu-isu seperti ini. Kalau kita lihat kepada nas syarak sebagai contoh, ni saya sebutlah secara imbas lalu. Al-Quran ni mengajar kepada kita fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Kita ni dalam hidup takwa kepada Allah sekadar yang kita mampu. Takwa kepada Allah sekadar yang kita mampu. Ini Quran sebut. Dalam hadis pula, ada hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, kata Nabi, jauhi sungguh-sungguh. Apa yang Nabi larang, jauhkan diri daripada perkara tersebut. Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kamu untuk kamu buat, maka kamu datangilah perkara tersebut sekadar yang kamu mampu. Yang ni, kedua-dua nas ni, Quran dan juga hadis, penting. Daripada nas Quran dan hadis ni, ulama keluarkan satu kaedah fiqh yang mana ulama mengatakan, iaitu ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Iaitu sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, janganlah ditinggalkan secara menyeluruh. Jangan ditinggalkan secara menyeluruh, kena usahakan untuk kita buat. Sebab itu kalau kita teliti ayat tentang istita'ah, kemampuan ini, cuba kita lihat dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama berkenaan dengan Imran ibn Husain, dan hadis yang kedua berkenaan dengan seorang lelaki Badui pada zaman Nabi SAW. Lelaki yang kita katakan Imran ibn Husain ini, dia adalah seorang yang sakit, dia ada penyakit buasi. Allah uji dengan penyakit buasi. Maka dia bertanya kepada Nabi kita SAW tentang tata cara salat, tentang kaifiat salat. Bila dia bertanya tentang kaifiat salat, Nabi ni dia tanya dalam keadaan spesifik, dia pesakit buasi. Tapi menariknya Nabi kita, fiqh Nabi kita dalam memberikan jawapan, Nabi beri jawapan yang bukan sahaja terpakai kepada Imran ini tadi, tetapi juga terpakai kepada semua umat Islam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Nabi mengatakan, salli qa'iman, salatlah kamu wahai Imran secara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tak mampu salat berdiri, salatlah kamu secara duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau kamu tak mampu salat secara duduk, salatlah secara berbaring. Jadi nampak, kita tengok fiqh Nabi SAW. Nabi menyebut istita'ah ni, istita'ah kemampuan ni, dia ada darjat. Bukanlah kalau kita pada hari ni, masyarakat kita katalah sebahagian atau segelintir, dia pergi jumpa ustaz, dia kata, ustaz, saya ni sakit lah, perlu ke saya semayang? Contoh. Jawapan yang dia nak dengar apa dia? Maka jawapan yang dia nak dengar, ustaz tu kata, awak ni tak payah semayang. Oh, kita cukup sukalah kalau ustaz tu kata awak tak payah semayang. Tapi tengok Nabi SAW. Nabi bila Nabi tahu orang sakit, Nabi tak terus kata yang dia ini daripada perlu salat kepada tak perlu salat. Tak. Tapi Nabi memberi dia salat dengan keadaan ataupun cara yang berbeza-beza, mengikut kemampuan seseorang. Salat ni penting, syiar ni yang nak kena jaga ni. Salat fardu ni syiar ni nak kena jaga. Jadi Nabi berikan peringkat. Nabi kata, asalnya semayang berdiri. Tapi kalau tak mampu, orang kata sakit lutut, orang kata sakit kaki, tak boleh berdiri lama, boleh semayang duduk.
Dan kalau tak boleh duduk juga, boleh jadi sebab badan terlalu besar dia, jadi dia nak kena apa semua, boleh sembahyang berbaring contoh. Jadi dia ada pilihan. Sehingga kan dalam riwayat yang lain, kalau tak boleh berbaring, duduk secara menelentang. Kalau tak boleh juga menelentang, maknanya dengan menggunakan mata kita sahaja contoh. Itu cara yang ditetapkan oleh sebahagian fuqaha, ulama-ulama fiqh. Maknanya poin yang saya nak cerita, betapa istita'ah tu bukannya daripada buat kepada tak buat, tetapi buat kepada buat dengan cara yang paling kita mampu, paling kita boleh, yang keadaan yang diberikan keringanan dan keringanan. Begitu juga kisah yang saya katakan berkenaan dengan Arab Badui dalam hadis yang sahih, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Seorang Arab Badui ni dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah, halaktu. Dia kata, wahai Rasulullah, binasalah aku ni. Nabi pun bertanya, mallazi ahlakak, apa yang menyebabkan awak binasa? Maka lelaki Badui ni dia kata, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku bersama dalam kurungan mengadakan hubungan intim antara aku dan isteri aku di siang hari Ramadan. Perbuatan bersama dengan isteri di siang hari Ramadan adalah perbuatan yang haram, menjadikan dia adalah pelaku dosa, dan implikasinya puasa dia itu tadi terbatal. Puasa dia terbatal, dan kesan daripada itu dia kena kepada kafarah. Dia kena kafarah, iaitu penebus. Maka ini dipanggilkan sebagai kafaratul jima' fi nahari Ramadan, iaitu kafarah perbuatan bersetubuh di siang hari Ramadan antara suami dan isteri. Maka Nabi SAW terus tanya kepada lelaki Badui tersebut. Nabi tanya, hal tajid raqabatan tu'tiqha? Adakah kamu ni, wahai Badui, adakah kamu mempunyai hamba untuk kamu bebaskan, untuk kamu merdekakan? Dia kata, aku tak ada, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi terus bagi alternatif, pilihan yang kedua. Nabi kata, hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Adakah awak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut? Laki ni kata, aku tak mampu. Kemudian Nabi bagi lagi, Nabi ringankan lagi. Nabi kata, hal tastati' an tut'ima sittina miskinan? Adakah awak mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia kata, aku tak mampu, wahai Rasulullah. Poin yang saya nak ceritakan apa dia? Nabi tak adalah kata kepada orang Badui ni, oleh kerana kamu ni Arab Badui, kamu ni nampak macam letih, aku maafkan, ataupun tak payah buat apa-apa. Nabi tak sebut. Tapi tengok, wama amartukum bihi, ataupun wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ataupun iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum dalam riwayat yang lain. Apabila aku memerintahkan kamu buat sesuatu perkara, buatlah ikut kadar yang kamu mampu. Jadi ini juga macam salat berjamaah. Kita kalau boleh nak bagi ramai orang sembahyang Jumaat apa semua. Tapi dalam masa yang sama kita nak jaga agama kita, iaitu menjaga salat Jumaat. Dalam masa yang sama kita nak menjaga nyawa kita, iaitu hifzun nafs. Jadi kena ada orang kata gabungan, ataupun orang kata timbang tara antara hifzuddin, menjaga salat Jumaat, dan juga hifzun nafs, menjaga dan memelihara nyawa. Bagi saya, bagi orang salat Jumaat, tetapi pematuhan SOP itu bersangatan penting. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi itulah ketiga-tiga faedah daripada azan, iaitu apa yang diperolehi daripada azan. Pertama sekali adalah kita dapat memberitahu waktu solat telah masuk. Yang kedua, melalui azan menyebabkan kita ini mengajak kepada solat berjamaah, mengajak kepada solat Jumaat, mengajak kepada solat berjamaah. Yang ketiga adalah kita ni menghidupkan atau menzahirkan syiar Islam, menzahirkan syiar Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kita nak pergi kepada hukum azan. Tadi kita dah jelas tentang takrif azan. Kita dah jelas apa yang diperoleh melalui azan. Kita nak pergi kepada hukum mengumandangkan azan. Apa hukum dia, hadirin dan hadirat? Maka kita katakan, ikhtalafal ulama'u fi hukmil azan. Ulama' berbeza pendapat berkenaan dengan hukum azan. Faqala ba'duhum huwa fardun kifai. Sebahagian mengatakan melaungkan azan ni fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kita tahu fardu ni ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Hakikatnya benda fardu ni hukumnya wajib lah. Hukumnya wajib. Fardu ain ni wajib ke atas setiap individu Muslim. Contoh, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ni fardu ain. Setiap-tiap kita selama bergelar Muslim, bila ada syarat wajib salat yang 3 itu,
Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, maka wajib untuk kita mendirikan salat. Kemudian fardu kifayah pula adalah yang orang kita faham begini. Kalaulah ada sekumpulan muslimin umat Islam telah mendirikan kefarduan tersebut, maka ia telah wasaqatal ithim 'alal baqin, telah gugurlah dosa ke atas yang tidak buat. Nampak? Telah gugurlah dosa ke atas orang yang lain, 'alal akharin. Contoh kita katakan yang fardu kifayah ni adalah solat jenazah. Solat jenazah. Katalah selepas solat fardu ada jenazah datang masuk dalam masjid, dan kemudian kita pun ada di situ. Kita baru lepas sembahyang fardu. Semua orang sembahyang fardu tadi berjemaah. Sebab ni fardu ain, iaitu sembahyang fardu itu. Tetapi selepas azan, saya minta maaf, selepas solat selesai, imam bagi tahu. Imam kata, "Assalamualaikum semua, insya-Allah kita akan mengadakan solat sunat jenazah selepas, ataupun solat jenazah selepas daripada ini." Maka kita pun tengok, ada sebahagian orang dia terus patah ke belakang buat sembahyang sunat ba'diyah, ataupun terus balik. Dia tak, ataupun terus duduk ke belakang tapi dia tak join pun solat jenazah. Sebab apa? Sebab dah ramai orang di depan tu yang telah mendirikan solat jenazah. Maka mendirikan solat jenazah ni fardu kifayah. Maknanya ramai dah yang buat, maka kalau kita tak buat pun, maka dia tak dianggap sebagai berdosa. Maka dia telah mengangkat hukum dosa tu ke atas kita, sebab ada orang lain yang mendirikan. Jadi itu jugalah sebahagian ulama kata fardu kifayah hukumnya bagi mengumandangkan azan. Namun sebahagian ulama mengatakan sunat muakkad, ia adalah hukumnya sunat muakkad. Manakala sebahagian ulama lagi dia memspesifikkan untuk solat Jumaat hukumnya wajib, manakala untuk solat selain daripada Jumaat, solat fardu 5 waktu yang biasa, hukumnya adalah mandub. Hukumnya adalah mandub. Jadi sebahagian ulama dicenderung kepada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, dan sebahagian mazhab mengatakan hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Baik. Hakikatnya ia dituntut kerana dia mempunyai pelbagai fadilat, dia mempunyai pelbagai kelebihan. Tetapi tuntutan itu ulama menyatakan tuntutan merujuk kepada hukum apa? Wajib ke sunat ke? Maka itu di situ berlaku khilaf. Antaranya dalil yang menunjukkan kepada ianya dituntut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salah falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Apabila telah masuknya waktu salat, kata Nabi SAW, maka hendaklah salah seorang kamu mengumandangkan azan, bukan semua sekali, dan hendaklah salah seorang kamu yang paling akbar menjadi imam, dan menjadi imam kepada kamu semua. Di sini berlaku perbahasan. Saya nak sebut secara ringkas kerana topik kita bukan isu imam, bukan isu salat jadi imam salat. Topik kita berkenaan azan, tapi saya perlu sebut juga secara ringkas hadirin dan hadirat. Apa dia? Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan wal ya'ummukum akbarukum, perkataan akbar boleh dipahami dengan banyak maksud. Akbar ni yang paling besar dalam kalangan kamu. Jadi boleh dipahami dengan banyak maksud. Besar tu besar apa? Adakah besar pada tubuh badan? Maknanya siapa yang paling besar tubuh badan dia, maka dia kena jadi imam. Adakah maksudnya begitu? Ataupun adakah besar di situ merujuk kepada besar dari sudut tua? Maknanya dia kabirus sin, iaitu dia tua dari sudut usia dan umur. Ataupun adakah besar di situ merujuk kepada kabirun fil ilm? Nampak? Dia menunjukkan kepada besar pada ilmu. Bukan semestinya usianya tua, tapi boleh jadi usianya 20-an, 30-an, 40-an, tetapi ilmunya masya-Allah begitu kabir, begitu besar dari sudut kepahaman dia. Maka di sini ulama-ulama ni dia memahami bahawasanya yang dimaksudkan besar di sini yang setepatnya adalah besar dari sudut ilmu, bukan semestinya tubuh badan ataupun dari sudut usia. Besar dari sudut ilmu. Ini kerana melihat kepada hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyatakan ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah, yang mana menjadi imam kepada orang ramai ni adalah orang yang paling aqra' terhadap kitabullah. Dan kalimat aqra' ni orang kata ahfazuhum ataupun a'lamuhum, yang paling banyak menghafal Quran
ataupun yang paling alim tentang ilmu-ilmu Quran. Walaupun tak semestinya dia hafal, tetapi dia pakar berkenaan dengan ilmu tajwid, berkenaan dengan ilmu waqaf ibtida', berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quranil Karim. Jadi wal ya'ummukum akbarukum ni sama juga. Kita kata hendaklah yang menjadi imam dalam kalangan kamu yang paling faham agamanya. Maknanya yang paling kabirun fil ilm. Kabirun fil ilm. Tapi kalau dapat dua-dua, yang paling kabir, yang paling dewasa, dan juga yang paling tinggi ilmunya tentang salat dan hukum hakam salat, maka dialah yang paling layak menjadi imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian ada juga hadis yang menjadikan anjuran tentang mengumandangkan azan ini, iaitu tuntutan melaungkan azan ini adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairis wa ibn ammin lahu. Nabi SAW menyebut kepada seorang sahabat namanya Malik ibn al-Huwairis dan juga kepada sepupu kepada Malik ibn al-Huwairis ini, iza safartuma fa'azzina wa aqima wal ya'ummukuma akbarakuma ataupun akbarukuma, yang membawa maksud apabila kedua kamu pergi bermusafir, maka hendaklah kedua kamu ataupun fa'azzina wa aqima, hendaklah kedua kamu melaungkan azan dan melaungkan iqamat. Wal ya'ummukuma akbarukuma, dan hendaklah yang menjadi imam dalam kalangan kamu berdua ni yang paling akbar, iaitu paling dewasa dalam kalangan kamu, sama ada dewasa pada ilmu ataupun dewasa pada usia. Tapi kita dah sebut sebentar tadi. Yang menariknya di sini, ada orang yang boleh jadi dia salah faham. Contoh, dia guna perkataan fa'azzina wa aqima ni adalah dalil yang menunjukkan kepada bolehnya azan jama'i. Bolehnya azan jama'i, azan beramai-ramai. Azan beramai-ramai. Kalau kita tengok, ada juga di sebahagian tempat dia azan Allahu Akbar 1, 2, 3, 4 orang azan beramai-ramai. Dan kemudian mereka boleh jadi berdalilkan dengan hadis ini, fa'azzina wa aqima, hendaklah kedua kamu mengumandangkan azan, wa aqima, dan hendaklah kedua kamu mengumandangkan iqamat. Sebenarnya ini kefahaman yang silap. Sebab itu kita katakan hadis betul, hadis sahih tak semestinya menjadikan kefahaman kita juga sahih. Sama juga ayat Quran betul, kita gunakan ayat Quran yang suci, tetapi kefahaman kita terhadap ayat tersebut tak semestinya betul. Macam ada orang sebagai contoh, dia memahami ayat Quran surah Yasin ayat yang ketiga, yang mana Allah mengatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah sebahagian dari kalangan para rasul yang diutus. Maka dia kata, ustaz, ka dalam ayat tersebut innaka, sesungguhnya kamu, ka tu saya lah tu. Maka dia kata saya lah rasul. Contoh, yang ni kan dia kata, nampak orang ini dia mengaku dia rasul, dia mengaku dia mendakwa dia rasul, dan dia berdalilkan dengan ayat Quran. Dalil dia betul, kepahaman dia tak betul. Begitu juga orang yang mengaku sebagai rasul Melayu, dalilnya firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, contoh, dan sesungguhnya telah kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul. Maka dia kata apa? Daripada ayat ini, sayalah rasul bagi umat Melayu, dia kata, saya rasul Melayu, contoh. Maka ini tak betul sama sekali. Dalil suci, kepahaman dia tidak suci. Dalil dia sahih, kefahaman dia tidak sahih. Sama juga dengan hadis ini. Hadis ini bukan nak menunjukkan dibolehkan azan 2 orang dan qamat dilakukan secara 2 orang. Maknanya 2 azan, 2 qamat. Sebaliknya, maknanya yang mana satu dari kalangan kamu berdua yang azan, itu telah mencapai maksud. Bukanlah suruh dua-dua tu pergi azan. Maknanya kamu ni wahai Huwairis dan juga sepupu kamu, kalau kamu pergi bermusafir berdua, salah seorang kamu azan pun tak apa. Maknanya yang penting azan. Tu Nabi kata fa'azzina wa aqima, azanlah kamu berdua. Maknanya Malik bin Huwairis pun boleh, sepupu dia pun boleh, tapi azan seorang lah. Itu wa aqima, dan laungkan iqamat, laungkan iqamat. Wal ya'ummukuma akbarukuma, dan hendaklah yang menjadi imam kamu adalah yang paling senior ataupun paling dewasa daripada kalangan kamu. Dan sebahagian ulama, kita tak nafikan, memang sebahagian ulama cenderung mengatakan hukum azan adalah wajib, tetapi ia wajib yang kita katakan kifai lah, dia bukan wajib aini, dia wajib kifai. Maknanya ada satu individu yang wajib mengumandangkan azan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kita katakan, adakah orang perempuan juga dia perlu kepada azan? Adakah orang perempuan perlu kepada azan? Kita kata begini, orang perempuan dia tak wajib azan, dan dia juga tak wajib iqamah.
Tapi kalau dia nak buat juga, kalau dia salat secara bersendirian, maka hukumnya adalah sunat, ataupun kita katakan hukumnya dibolehkan, dibenarkan. Dia tidak ada masalah sekiranya sesama mereka lah, sesama orang perempuan bersalat berjamaah. Ini ada riwayat-riwayat yang banyak. Ada sebuah kitab, hadirin dan hadirat penonton yang dimuliakan, ada sebuah kitab namanya Al-Jami' li Ahkamin Nisa ataupun Jami'u Ahkamin Nisa, yang menghimpunkan hukum-hakam orang perempuan, ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, ulama besar daripada Mesir. Beliau dalam kitab tersebut banyak menceritakan berkenaan dengan hal ini. Dan satu lagi riwayat-riwayat yang banyak menceritakan berkenaan dengan isu hukum hakam salat wanita ni, orang perempuan ni. Hadis-hadisnya tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Musannaf Abdul Razak San'ani dan juga Musannaf Ibn Abi Shaybah. Ada dalam kedua kitab hadis tersebut. Baik. Ada orang tanya, kalau kita sembahyang seorang-seorang, kena azan juga ke? Dan kena qomat juga ke? Kita kata sunat hukum dia. Ini mazhab Syafi'i. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita salat seorang-seorang ke, salat berjamaah ke, disunatkan untuk azan dan juga iqamah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kita nak pergi kepada syarat-syarat mengumandangkan azan ni. Kok ada dari kalangan tuan-tuan dan perempuan nak jadi muazzin. Saya merujuk kepada tuan-tuan je lah. Yang perempuan nak jadi muazzin ni, orang kata niat je lah hati. Tapi tak perlulah untuk pergi ambil interview ke apa ke. Tak, kita kata tak perlu. Laki saja. Dikatakan di sini, yushtaratu li sihhatil azani ma yali, disyaratkan untuk azan ni sah adalah beberapa syarat yang berikut. Pertama, dukhul waqtil azan, saya minta maaf, dukhul waqtis salah, masuknya waktu salat. Okey. Bila dah masuk waktu salat baru boleh azan. Jangan kita azan subuh pada pukul 11 malam. Jangan kita azan zuhur pukul 10 pagi. Yang ni tidak tepat. Tapi kan ada orang bercerita tu, dia kata, saya azan pukul 10 pagi, ramai orang datang masjid. Itu orang marah-marah kepada saya. Dia kata, apalah awak ni azan pada waktu pagi, orang pukul 10, awak gila ke apa ke? Kemudian dia balas balik, dia kata, saya azan subuh tadi, ikut waktu yang betul, tak ada siapa datang pun, dia kata. Tapi bila saya azan pukul 10 pagi, ramai pula datang. Dia kata, saya gila ke awak gila? Jadi itu kisah lawak lah. Jadi siapa yang gila sebenarnya? Jadi kita katakan, walaupun dia main-main lawak gitu, dia tak boleh. Orang kata syarat sah azan ni dia mesti kena pada waktu azan. Maksud tak mesti kena waktu salat. Dia tak boleh azan di luar waktu salat. Kalau tidak sah dia anggap azan tersebut. Tetapi walaupun azan ni kena ikut waktu salat, kena masuk waktu dulu, cuma ada satu sahaja azan yang mana dia dilakukan sebelum masuk waktu lagi. Cuba teka, ni kuis. Ada apakah satu-satunya azan yang dikumandangkan sebelum waktu salat tersebut masuk? Maka kita katakan jawapannya adalah azan bagi salat subuh. Azan bagi salat subuh. Kerana apa? Kerana azan bagi salat fajar atau salat subuh ni dia ada dua azan. Dan pada zaman Nabi SAW ini berlaku. Ini berlaku. Azan subuh sebanyak 2 kali ni adalah perbuatan yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu dikumandangkan oleh 2 orang sahabat Nabi, 2 orang muazzin. Namanya pertama Bilal bin Rabah dan satu lagi adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi mereka berdua ni azan. Nampak? 2 kali azan subuh. Sebab itu masa saya di Jordan dahulu pun sama. Dalam katakan masuk waktu pukul 5, katalah subuh pukul 5, pukul 4.30 tu ada satu azan. Yang azan yang betul-betul masuk waktu solat subuh adalah pukul 5 tu. Tapi azan yang pukul 4.30 tu azan sebelum masuk waktu lagi. Yang ni dibenarkan sebenarnya. Satu-satunya yang dibenarkan adalah ini. Tapi yang lain macam zuhur tak boleh azan zuhur setengah jam sebelum masuk. Lepas tu walaupun solat Jumaat dia ada 2 azan, orang kita selalu buat, tapi kedua-duanya berlaku selepas azan, selepas masuk waktu. Kedua-duanya berlaku selepas masuk waktu.
Di sini disebutkan kata-kata oleh Imam Ibn al-Munzir. Qala Ibn al-Munzir wa ajma'u ala anna min as-sunnati ay yu'adhdhina lis-salati ba'da dukhuli waqtiha illa as-subuh. Yang membawa maksud dan para ulama telah ijma'. Ini Ibn al-Munzir sebut dalam kitab beliau al-Ijma' yang masyhur itu. Wa ajma'u ala anna min as-sunnah, mereka semua ijma' bahawasanya antara sebahagian daripada sunnah itu ayyu azina lis-salati ba'da dukhuli waqtiha illa as-subuh, adalah untuk muazzin itu melaungkan azan, memanggilkan salat selepas masuk waktu salat, illa as-subuh, kecuali salat subuh. Kerana salat subuh ni ada yang dilakukan sebelum waktunya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ayyakuna bi alfazil azan al-mashru'ah bil arabiyyah. Ayyakuna bi alfazil azan al-mashru'ati bil arabiyyah. Mestilah azan itu dilakukan dengan lafaz-lafaz azan yang disyariatkan dan ianya di dalam bahasa Arab. Jadi tak boleh kita ni orang Melayu nak semangat kemelayuan, kita nak ubah, kita kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini tidak dibenarkan. Tak boleh juga dalam bahasa, orang kata bahasa Cina atau bahasa India ataupun bahasa selain daripada bahasa Arab. Sebab itu di China ke, di India ke, di Pakistan ke, di mana-mana negara, hatta di United States of America pun, kita katakan mana-mana negara pun, kalau azan mesti dalam bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mesti dalam bahasa Arab. Kerana itu syarat dia. Kemudian disebut lagi lah dengan beberapa penambahan, seperti dia kata mesti tersusun sebutannya, tidak boleh tunggang terbalik, macam asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu baru asyhadu an la ilaha illallah, yang ni tak boleh. Hayya 'alal falah dahulu, kemudian baru hayya 'alas salah, yang ni tidak dibolehkan. Begitu juga wa min ghairi faslin tawilin bi kalam, tak boleh antara satu Allahu Akbar, kemudian kita berhenti seketika, kita sembang, kita makan nasi lemak dulu, kemudian kita gelak-gelak dulu, kemudian baru kita sambung Allahu Akbar, yang ini tidak dibenarkan. Tak boleh memisahkan antara lafaz-lafaz azan dengan jarak masa yang begitu lama. Ayyakunal azanu min muslim, mestilah ayyakunal azan min muslim, mestilah azan itu dikumandangkan oleh lelaki, oleh seorang muslim, wala fala yasihhu min kafir, tidak sah azan daripada orang kafir. Kenapa azan daripada orang kafir tidak sah? Kerana kita katakan azan ni adalah ibadat, dan orang kafir tak sah ibadat mereka jika mereka lakukan, kerana syarat sah ibadat ni dia mesti mukallaf, dia mesti Islam, dia mesti berakal, dan dia mesti baligh, kena ada 3 ciri tersebut. Kemudian yang keempat, ayyakunal muazzinu zakaran mumayyiza, mestilah orang yang azan itu mengumandangkan azan, tukang azan ni mestilah lelaki yang mumayyiz, Islam yakun min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam was salafis salih wuqu'ut ta'dhin min imra'atin wala min ghairi mumayyizin qat. Yang mana dia mengatakan kerana bukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan daripada petunjuk salafus salih berlakunya azan daripada orang perempuan, dan juga berlakunya azan daripada kanak-kanak yang belum mumayyiz, tak berlaku. Dia bukan kanak-kanak yang baligh, tak, dia kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kalau kanak-kanak yang mumayyiz boleh. Kanak-kanak yang macam 10 tahun, walaupun dia belum baligh lagi, tapi dia dah mumayyiz, maka ini dibolehkan. 9 tahun, 8 tahun dah mumayyiz contoh. Tapi kalau 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun contoh yang belum mumayyiz, maka ia tidak dibenarkan. Gitu juga azan daripada orang perempuan. Kalau azan daripada orang perempuan, maka dia tidak, orang kata tidak dibenarkan, kerana antara syaratnya adalah dari kalangan orang lelaki. Ada yang bertanya, kalau muazzin tersalah turutan atau susunan lafaz azan, perlu diulang atau bagaimana? Kita lihat kepada keadaan. Kalaulah tersalah tu dia tersedar, orang kata, dan dia tidak ada masalah untuk diulangi, maka sebenarnya dia dituntut untuk mengulangi. Tapi kalau dia tak ulang pun, paling tinggi adalah makruh.
paling tinggi adalah makruh, kerana dia menyelisihi kalau kita kata hukum azan ni sunat, maka dia menyelisihi dan mengikuti lafaz-lafaz azan itu adalah sunat. Maka apabila dia menyelisihinya dengan sengaja, maka itu adalah makruh. Tapi kalau dia tidak, orang kata dia tidak perasan ataupun dia tidak sedar ataupun dia tersilap, maka yang selepas daripada azan barulah orang bagi tahu dia, maka yang itu tidak ada apa-apalah, kerana dia telah tersilap. Dan umat Nabi SAW ini rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan, diangkat dosa ke atas umatku daripada kesilapan yang dilakukan ataupun sebab dia terlupa. Contoh, Ustaz, macam ada soalan lagi daripada saudara Azim. Ustaz, macam mana kalau azan subuh tertinggal as-salatu khairum minan naum? Sebenarnya ini ada perbahasan, kita akan sebut semua soalan-soalan yang tuan-tuan kemukakan ini ada perbahasannya dalam kitab kita ini. Tapi saya tengok masa pun dah mencemburui kita sebenarnya. Sekarang pun dah pukul 10.30. Tapi secara umum saya boleh mengatakanlah, dia itu lafaz tu adalah lafaz yang disunatkan untuk dibaca, ataupun kena dia kata contohnya beginilah. Tujuannya adalah, antara syaratnya katanya mesti lafaz azan tu mesti disyariatkan. Tapi kalau macam saya cerita tadi, kalau dia tertinggal sebab dia terlupa, nak buat macam mana? Kalau dia tinggal sebab dia terlupa, kita kata diangkat dosa ke atas orang atau umat Nabi SAW ni, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan, diangkat dosa ke atas umatku ni sekiranya dia melakukan sesuatu disebabkan dia tersilap ataupun dia terlupa. Jadi kalau terlupa tidak ada isu, kalau terlupa tidak ada masalah. Tapi kalau dia tengah ingat, maka dia kena sebut as-salatu khairum minan naum. Kerana itulah yang lafaz yang disebut dalam hadis-hadis yang sebenarnya kita akan bahas. Ada lagi hadis-hadis yang berkaitan, sebab masih panjang lagi perbahasan ni, cuma soalan tu ditanyakan sebelum perbahasan tu dilakukan. Baik, saya sebut sedikit lagi yang terakhir, ataupun yang kedua yang terakhir sebelum kita tutup. Wa ayyakuna aqilan, mestilah orang yang mengumandangkan azan ni mesti orang yang berakal. Tak boleh orang yang mengumandangkan azan orang yang gila. Iz la tasihul ibadata min majnun, kerana ibadat tidak sah daripada orang yang gila. Baik, sebab itu kita kata tiga keadaan: ketika tidur, ketika kita hilang akal, dan juga ketika kita ketika kita belum baligh. Ketika itu semuanya ini orang kata bukan syarat-syarat penerimaan amal, kerana syarat penerimaan amal adalah mukallaf itu. Yang keduanya Islam baligh dan berakal. Dan yang keenam, sebahagian ulama mensyaratkan syarat sah azan ini ayyakuna adlan, mestilah perawi itu mestilah tukang azan itu merupakan tukang azan ataupun muazzin yang adil. Fala yanbaghi tartibul fasik muazzinan, tak perlu ataupun tak dibenarkan untuk kita melantik orang fasik sebagai muazzin sebenarnya. Sebab ni ibadat. Macam kita nak melantik imam sebagai orang fasik ni tak dibenarkan. Cuma orang tanya, Ustaz, kalau orang azan ni dia ni orang kata fasik apa semua, betul ke tak sah ke azan? Kata sebenarnya kalau ikut kita kata bukanlah sampai ke tahap tidak sah, sebenarnya boleh juga. Cuma dia macam sebagaimana salat lah, salat yang diimamkan oleh imam yang fasik, kita kata salatnya adalah sah dan jemaah. Cuma dari sudut afdaliyah, dari sudut keutamaan dan prioriti, maka didahulukan orang-orang yang adil. Orang yang adil lawannya fasik. Apa dia fasik? Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar sekali ataupun dia melakukan dosa kecil berterusan, berulang kali tanpa taubat. Tapi selama mana dia dah bertaubat daripada dosa besar ataupun dia bertaubat daripada berterusan melakukan dosa-dosa kecil, maka dia kembali daripada adil, daripada fasik kepada adil, daripada fasik kepada adil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Mungkin kalau ada masa lagi, insya-Allah saya akan sambung perbahasan hukum hakam berkaitan dengan azan dan juga iqamah ini. Kita banyak lagi yang kita tak sebut berkenaan dengan kelebihan azan, kelebihan muazzin. Kemudian kita tak sebut berkenaan dengan banyak lagi seperti hukum azan yang orang kita cerita ni, hukum azan ketika nak masuk kubur, hukum azan ketika berada dalam rumah yang kosong, hukum azan ketika berlaku kebakaran, hukum azan ketika nak pergi Mekah pun ada. Jadi perbahasan-perbahasan itu sebenarnya menarik untuk kita bahaskan.
Sebab ramai yang ingin tahu, tetapi oleh kerana kita kesentukan masa pada waktu ini, sekarang pun dah pukul 10.37, jadi saya merasakan cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.